Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Alhamdulillah. Ada penggemar cakwe tak? Hari ni Mok Teh nak kongsi resipi cakwe. Kuih cakwe ni salah satu permintaan daripada subscriber Mok Teh juga. Okey, hari ni Mok Teh tunaikan janji anda ya, yang mana minta tu. Okey, insya-Allah. Okey, kita jangan buang masa lagi, sediakan bahan-bahannya. Setengah cawan air, 1 sudu yeast, 2 sudu gula, setengah ketul cube ayam, 1 cawan tepung gandum, 1 sudu baking powder, 1 sudu bikarbonat, dan 1 sudu minyak masak. Baik, itulah di antara bahan-bahan yang untuk buat cakwe ni. Okey, sediakan setengah cawan air. Okey, di sini Mok Teh ikut sukatan cawan. Okey, dekat bawah video Mok Teh ni Mok Teh akan catatkan sukatan berapa gram ya. Okey, lepas tu Mok Teh akan ambilkan 1 sudu mauripan yeast lah kau. Okey, 1 sudu yeast, 1 sudu besar yeast. Okey, masukkan dalam air tadi, setengah cawan air tadi. Baik, lepas tu Mok Teh akan masukkan gula. Okey, 2 sudu besar gula. Okey, gula ni sebenarnya untuk apa? Kita test yeast kita tu aktif ke tak. Ini salah satu tips untuk kita test yeast kita ni aktif ataupun tidak. Okey, kalau nak test dia nak kena air sedikit 1 sudu mauripan tu dan gula. Okey, dan ini salah satu tips juga penyedap cakwe kita, iaitu Mok Teh letak sedikit ataupun separuh cube ayam. Okey, ini sebenarnya untuk perasakan cakwe kita tu. Kalau tak letak ni, boleh letak sedikit garam lah. Tapi Mok Teh letak ni, Mok Teh suka rasa dia sedap sikit sebenarnya. Tapi tak letak pun tak apa, boleh ganti dengan garam. Okey, baik. Okey, larutkan dalam air tu, dalam adunan semua yang kita letak tadi lah. Larutkan, kacau-kacau sekejap lah, biar gula dan cube tadi tu larut. Okey, itu salah satu tip penyedap cakwe kita sebenarnya. Okey, okey, dah kacau. Okey, Mok Teh akan ketepikan, tutup, diamkan sekejap dalam 15 minit ataupun sehingga dia berbuih. Kalau adunan tu tak berbuih, bermakna yeast tu tak aktif. Itu salah satu tips ya. Okey, lepas tu sediakan bekas. Baik, Mok Teh akan tapis 1 cawan tepung gandum. Okey, guna cawan yang sama ya, tak kisahlah cawan jenis macam mana anda guna, yang penting guna cawan yang sama. Okey, lepas tu masukkan 1 sudu bikarbonat, okey, dan 1 sudu baking powder. Okey, okey, lepas tu ayak lah. Okey, Mok Teh terus ayak lah, sebab kadang-kadang tepung ada ketul kan. Itulah Mok Teh ayak. Seeloknya ayak lah, kalau tak nak ayak pun tak apa, tapi seeloknya ayak, sebab ketulan tepung tu kita tak tahu, kadang-kadang ada sampah-sampah yang dalam tepung tu. Nampak tak ketulan dia tu, kan? Itu tujuan kita perlu ayak. Nampak? Itu yang kasar kita tak perlu ambil lah, kita buang lah. Okey, baik, ni tepung yang telah diayak nampak halus kan. Itulah tujuan perlu ayak dulu tepung tu.
Okey, lepas tu kita akan ketepikan dulu tepung ni. Okey, nampaknya yeast tadi dia dah berbuih. Ini tandanya yeast kita aktif dan boleh digunakan. Okey. Cantiklah. Okey. Kalau dia tak berbuih, bermakna yeast kita tu memang tak boleh digunakan lah, dia tak aktif. Okey. Okey, kita ambil balik tepung tadi. Okey, tuangkan yeast yang yang dah aktif tadi tu dalam tepung gandum tadi. Okey. Tepung gandum tadi yang kita telah campur sedikit bikarbonat dan baking powder tu ya. Okey, masukkan. Lepas tu kacau-kacau lah. Kacau-kacau, adunan lebih kurang macam ni lah. Kalau jika adunan anda terlalu lembik, anda boleh masukkan sedikit, tambah sedikit gandum. Kalau tak, kalau macam adunan dia tu keras, mungkin tambahkan sedikit air. Macam tu lah lebih kurang ya, agak-agak lah. Okey. Kadang-kadang tepung air yang kita guna tu, kadang-kadang sukat kita tu dah betul, tapi kadang-kadang ada juga rasa macam terlebih ataupun terkurang. Tapi kita kena pandai-pandai lah adjust ya. Okey. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan 1 sudu minyak masak. Okey, lepas tu uli macam biasalah. Okey, jika macam dia melekat dekat tangan tu kan, anda boleh sapukan sedikit sedikit minyak lagi, ataupun sedikit gandum. Okey. Okey, dia nak kena lembik sikit macam ni lah. Okey. Baru dia menghasilkan rongga-rongga dia tu, cakui tu kan. Okey, uli je. Okey. Jika melekat kat tangan tu boleh ambil gandum sedikit, sedikit-sedikit ataupun sedikit minyak, boleh sapu lah supaya tak melekat. Tapi tak apa, uli je dulu. Okey. Nanti dia okey lah tu. Okey. Sebenarnya buat cakui ni tak susah pun sebenarnya, tapi kalau yang tak pandai memanglah tak jadi juga kan. Itulah. Tapi tak apa, cuba. Okey, kalau pertama kali anda cuba buat tak jadi, jangan putus asa, sila cuba lagi. Mesti ada satu kesilapan yang kita buat kan. Sebab baru belajar adat lah kan. Kadang-kadang buat pertama kali tak jadi kan. Okey, Mak Teh sapukan sedikit minyak. Lepas tu Mak Teh akan letak juga sedikit gandum lah supaya adunan dia tu gebulah cantik. Okey. Okey, nak ulinya lama sikit pun tak apa, lagi bagus sebenarnya. Lepas tu kita akan biarkan dia. Okey. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, dah boleh diamkan dah. Okey, Mak Teh tutup. Okey, biarkan seketika sehingga dia kembang. Okey, ringkaskan. Nampak dia dah kembang kan? Nampak dia dah berongga dalam tu. Nampak? Okey. Mak Teh selak sikit tu. Nampak dia dah timbul rongga macam tu, bermakna yeast tu aktif lah, dia naik lah. Okey. Okey, lepas tu kita akan taburkan sedikit tepung lah atas atas yang kita nak tekan dia tu kan. Baik, masa ni Mak Teh uli-uli lagi seketika. Okey, sebab nak bentukkan dough dia tu. Nanti dough dia tu Mak Teh akan kecilkan dan akan potong-potongkan. Okey. Okey, layan je video Mak Teh ni ya. Masa nak uli tu ambil sedikit tepung tu kan, ke atas plastik tu. Okey, plastik yang okey, boleh letak ke atas tepung tu. Okey, uli-uli je sehingga dia macam gebu. Dia jadi gebu gitu. Lepas tu kita akan boleh potong-potong. Okey, mengikut saiz yang kita nak lah. Okey, Mak Teh uli manjang macam tu. Okey, lepas tu Mak Teh akan potong lah. Taburkan sedikit gandum tu. Okey, lepas tu Mak Teh akan potong dia. Okey. Okey, Mak Teh akan tarik gulung-gulung macam tu lah. Okey, masa ni dia dah gebu tau.
Sebab tadi kan kita dah perap dia, jadi dia dah gebu. Lagi kita tambah dengan tepung, dia dah lagi nampak gebu lah. Nampak tak, lebih kurang macam ni. Okey, Mak Teh akan potong lah. Okey, potong potong macam tu lah, macam dalam video yang Mak Teh buat tu kan. Biasalah kalau buat ni kan memang comot habis tangan. Itulah. Okey, potong kecil-kecil. Okey. Okey, yang tepi tu Mak Teh ketepikan dulu. Mak Teh buat yang tengah-tengah tu. Okey, yang Mak Teh potong tengah-tengah tu. Okey, lepas tu lidi. Okey, lidi tu kat seloknya basahkan, tekan di atas tepung potongan. Okey, potongan yang kita dah buat tadi. Okey. Ni untuk bentukkan dia lah, bentuk cakwe tu. Okey. Tapi sebenarnya cakwe tak kisahlah nak bentuk macam mana pun sebenarnya, atas kreativiti kita je, sebab kita yang nak makan kan. Itulah. Tapi biasa orang buat macam ni lah kan. Okey, buat sehingga habis lah. Okey. Nanti kita akan cantumkan dia. Okey, nak cantumkan dia tu, kita nanti letak sedikit air apabila kita cantumkan. Jadi masa goreng tu dia tak adalah terlepas kan. Maknanya dia melekat. Macam itulah. Okey, macam cakwe ni sesuai juga dicicah dengan kuah kastad pun boleh sebenarnya. Tak kisahlah apa-apa pun, cicah dengan sardin pun sedap sebenarnya. Apa-apalah kita nak cicah alap. Macam Mak Teh buat dalam tu. Okey. Okey, gabungkan dua tu kan. Okey, gabungkan dua tu. Masa nak gabung tu seloknya letak sedikit air, jadi dia melekat. Okey, Mak Teh sapu sedikit air. Okey. Lepas tu cantumkan ke atas tu. Lepas tu tarik-tarik lah, ataupun anda boleh tekan lagi dengan lidi tadi. Okey, tarik-tarik. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, ulang proses yang sama. Ni Mak Teh letak, nampak dia macam tak melekat tu kan, letakkan sedikit air supaya dia melekat. Okey, ulang proses yang sama lah. Okey, ulang proses yang sama. Lepas tu dah. Okey, dah macam tu. Okey, boleh. Okey, tarik-tarik lah. Lepas tu boleh tekan dengan lidi tu lagi. Okey. Ni tekan lidi ni supaya dia terbentuk je cakwe tu. Okey. Okay. Tapi tak kisahlah macam mana nak bentukkan cakwe kita, bulat ke macam mana ke, tak kisah kan. Itulah atas kreativiti kita lah. Okey, ni Mak Teh tunjuk contoh je lah. Okey, lepas tu Mak Teh akan goreng dia. Okey. Nampak, inilah hasilnya tadi yang Mak Teh dah dah cantumkan dia. Okey, Mak Teh akan panaskan sedikit minyak. Okey, inilah yang kita akan goreng. Nampaknya minyak dah panas. Minyak ni nak kena minyak yang jangan terlalu panas ya. Nanti cepat hangus. Okey, api yang slow je. Macam kita goreng donat macam tu, lebih kurang gitu. Nampak Mak Teh mula-mula letak tu, nampak dia dah gelap kan. Yang pertama tu sebab apinya memang panas sikit. Eloknya api yang slow. Mak Teh dah slow tadi. Okey, seloknya api yang slow ya. Okey, kalau yang slow cantik lah cakwe kita tu dia naik. Okey, proses yang Mak Teh ulang lah. Okey, walaupun tak berapa cantik, tapi Mak Teh yakin anda buat lagi cantik. Itulah. Okey, inilah hasilnya. Mak Teh dah angkat tadi. Ni lebih kurang, ni masih panas lagi. Okey, maka terjadilah cakwe. Senang bukan? Mudah. Okey, boleh dihidangkan lah. Okey, buat minum petang ataupun sarapan pagi pun boleh. Okey, Mak Teh rasa sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh untuk kali ini. InsyaAllah Mak Teh akan kongsikan dengan resipi-resipi yang menarik lagi. InsyaAllah. Salam sayang daripada Mak Teh. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.